menyeluruh, inovatif dan juga berintegriti lah. Jadi untuk pengetahuan semua, MLSM di Sarawak ni dah ke berapa dah kan. Tapi MLSM yang pertama ditubuhkan adalah MLSM Seremban lah. Okay. Sekarang ni dinamakan sebagai Kolej Mara Seremban lah. Okay. Pada tahun 1971. Alright, jadi ini adalah visi MLSM yang mana digunakan pakai oleh MLSM 1 Malaysia, iaitu kita nak menjadikan pusat kecemerlangan pendidikan yang inovatif dan bertaraf dunia. Okey, kat sini sebenarnya kita sangat mendedahkan pelajar untuk pergi ke pertandingan-pertandingan. Okay, kita sangat-sangat menggalakkan dengan dibantu oleh guru-guru kita di sini yang sangat committed untuk membantu pelajar untuk mendapatkan pencapaian di peringkat yang paling tertinggi lah antarabangsa. Okay, ini adalah misi MLSM, iaitu kita nak menyediakan pelajar bumi putera yang berpotensi tinggi dalam bidang sains dan teknologi lah. Okay, jadi kat sini untuk pengetahuan semua, kita memang aliran sains. Okay, aliran sains bermula daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Okay, jadi tingkatan 4, tingkatan 5 pun memang aliran sains yang akan belajar, pelajar-pelajar akan belajar fizik, biokimia lah. Jadi ada juga option pilihan lain, iaitu mereka boleh mengambil PSB ataupun prinsip perakaunan lah sebagai tambahan. Okay, sebagai option yang lain. Jadi nak tak nak mereka perlu belajar juga untuk AdMed, fizik, biokimia. Jadi adik-adik pelajar yang nak masuk ke MSM kena ada niat yang bermula daripada sekarang lah untuk belajar bersungguh-sungguh, terutamanya dalam sains. Jadi kita tak nak pelajar-pelajar struggle di sini. Okay? Jadi setiap orang mempunyai kelebihan lah masing-masing kan dalam bidang masing-masing. Jadi kalau nak mencuba dan berusaha bersungguh-sungguh untuk belajar fizik, biokimia, ataupun yang berkaitan dengan sains, boleh datang ke sini. Kita sangat mengalu-alukan adik-adik pelajar untuk belajar sains. Okay? Yang penting niat dan minda. Okay? Kita kena ada mindset yang kuat untuk belajar ataupun untuk berjaya lah. Jadi kalau nak masuk ke MSM sekadar untuk bersukaria, untuk enjoy, itu bukan yang kita carilah, pelajar yang kita cari. Jadi kita nak betul-betul membantu pelajar bumi putera ni untuk ubah kehidupan, untuk menjadi seorang yang berjaya pada masa hadapan. Okay? Boleh ke adik-adik pelajar? Boleh respon di ruangan chat. Okay? Jadi saya difahamkan ada pelajar-pelajar daripada darjah 5 dan juga darjah 6 bersama kita pada hari ini. Okay? Dan juga ibu bapa lah. Alright? Jadi ini adalah bukti yang kami telah tunjukkan bahawa kami mampu untuk menjadikan pelajar-pelajar ni pelajar yang bertaraf antarabangsa dan pelajar-pelajar yang boleh pergi jauh dalam bidang pendidikan lah. Okay, terutamanya sains. Jadi kita ada Juliani binti Idris, yang sekarang ni tengah melanjutkan pelajaran di Virginia Tech, Blacksburg di USA lah, dengan mendapat penajaan Yayasan TMB. Okay. Yang baru-baru ni juga kita ada saudara Chris Deng yang viral, yang masuk Awani, yang masuk newspaper yang mana antara salah pelajar daripada Sarawak yang berjaya melanjutkan pelajaran ke Oxford. Okay. Sekarang ni dia baru terbanglah ke sana dalam bulan lepas. Ini baru sambung pelajaran di University Oxford dengan mendapat penajaan juga daripada Yayasan Khazanah Global pelajar ni. Alright. Okey, jadi untuk pengetahuan cikgu-cikgu, ibu bapa di MSM sebenarnya kita mempunyai banyak program lah. Okey. Jadi antara programnya program Premier, program Ulul Albab, IGCSE, Technical, IB, MYP, Bitara. Okey, jadi untuk MSM Mukah kita adalah aliran program Premier lah, yang mana kita mengikuti silibus daripada kebangsaan lah. Kita mengambil SPM. Jadi untuk program Ulul Albab ni adalah program tahfiz lah, yang menghafal Quran dan sebagainya. Tapi di Sarawak tak ada lah. Jadi program IGCSE ni adalah program Dwi Sijil, yang mana dia buat International General Certificate for Secondary Education, IGCSE, pada tingkatan 4. Dan juga tingkatan 5 dia mengambil SPM. Jadi 2 sijil yang boleh diguna pakaikan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi. Selain daripada itu juga kita juga ada program teknikal
Okay, yang mana satu-satunya MSM Technical di MSM Bentong, Pahang. Bukannya Betong Sarawak Betong Sarawak pun ada, tapi ni Bentong, Pahang satu-satunya MSM Technical. Dan kita juga ada MSM Program IB MYP, International Baccalaureate, okay, ataupun mid-year program lah, okay, yang menggunakan silibus daripada luar negara, iaitu International Baccalaureate. Okay. Dan yang seterusnya adalah MSM Bitara lah. Jadi MSM Bitara ni khas kepada pelajar-pelajar yang cemerlang selepas daripada tingkatan 3. Jadi MSM Bitara ni mengumpulkan pelajar-pelajar yang mempunyai IQ yang tinggi, okey, untuk melanjutkan pelajaran di MSM Bitara. Jadi MSM Bitara ni pun ada 3 je lah di Malaysia ni. Yang pertama sekali Pengkalan Cepa di Kelantan, okey, Taiping di Perak dan juga Tunggafar Baba di Melaka lah. Okey, jadi selepas sahaja pelajar-pelajar, okey, contohnya adik-adik pelajar sekarang ni melanjutkan pelajaran di MSM Mukah, kan. Selepas tingkatan 3 dia dapat, contohnya dapat PT3 kan, dapat straight A, dia boleh memohon untuk berpindah ke MSM program Bitara ataupun PKPF program khas pendidikan jadi kat sana dia akan jumpa dengan pelajar-pelajar yang sama level dengan dia, okey, dan mempunyai peluang yang lebih cerah lah untuk ke luar negara sebenarnya, okey, sebab dia bersaing sihat dengan semua pelajar-pelajar yang mempunyai satu matlamat yang sama, okey, iaitu ingin melanjutkan pelajaran luar negara ataupun menjadi seorang yang lebih berjaya lah, okey. Alright, ni seperti yang saya bagi tahu tadi, program Premier Bitara, okey, Ulul Albab, KWCD, IGCSE, IB, MYP dan juga teknikal lah. Alright. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan dan juga adik-adik pelajar, okay, ini adalah fakta MSM 1 Malaysia yang mana sekarang ni kita mempunyai pada tahun 2021 kita sekarang ni mempunyai 55 buah MSM. Okay, MSM yang terbaru yang baru disiapkan adalah MSM Bagan Datuk di Perak, okay, dan juga MSM ATM Bera di Pahang lah. Okay, dua-duanya adalah Ulul Albab. Okay, tetapi untuk kita fokuskan di Sarawak, okay, kita mempunyai 3 MSM lah. Yang pertama sekali MSM Kuching, yang kedua MSM Mukah dan juga MSM Betong. Okay, sekarang ni dalam pembinaan lah MSM Bintulu. Jadi mungkin adik-adik daripada Miri, kita doakanlah MSM Bintulu ni dapat disiapkan pada tahun hadapan. Jadi adik-adik boleh melanjutkan pelajaran, okay, boleh memohon ke MSM Bintulu lah. Okay, jadi 3 buah sahaja setakat ni untuk MSM di Sarawak. Jadi adik-adik pelajar boleh memilih lah. Okay, sewaktu permohonan boleh pilih nak pergi ke mana. Nak pergi ke Kuching boleh, nak pergi ke MSM Mukah pun boleh, MSM Betong pun boleh. Mana-mana lah yang mengikut kesesuaian dan kita rasa masing-masing lah. Okay, kalau nak pergi ke Kuching pun boleh kan. Okay, alright. Jadi ni adalah lokasi-lokasi lah untuk pengetahuan sahajalah. Okay, jadi kalau di Semenanjung memang banyaklah MSM sebab dia meliputi 55 kan. Jadi dia lebih daripada separuh kan. Jadi untuk di Sabah Sarawak kita ada 3 yang sekarang ni dalam pembinaan, 1 di Bintulu dan di Sabah kita ada 4. Okey, Kota Kinabalu, Tun Muhammad Fuad Stephen di Sandakan, Sepona dan juga Tun Mustafa di Tawau lah. Okey. Jadi nak pergi ke Sabah pun boleh ataupun adik-adik nak mencabar diri untuk pergi ke MSM di Semenanjung pun boleh. Bolehlah buat permohonan Tapi sekiranya adik-adik tak terasa ataupun tak ada keinginan untuk pergi ke Semenanjung, janganlah memohon ke Semenanjung nanti untuk permohonan, nanti dia hantar ke sana. Jadi nak tak nak kena pergilah ataupun proses dia agak sukarlah untuk tukar balik Okey, ni adalah keistimewaan yang kami ada di MSM lah, iaitu kami ada satu sistem yang dinamakan keluarga homeroom. Keluarga homeroom ni diibaratkan sebagai keluarga angkat di MSM. Jadi pelajar-pelajar semua sekali berada di asrama kan. Jadi tak ada lagi ibu bapa yang akan memantau. Jadi di MSM kita menempatkan ataupun kita akan tetapkan 15, 15 orang pelajar ataupun kurang. Tidak lebih daripada 15 orang lah untuk gantikan. Kita letak seorang cikgu sebagai mak ataupun ayah homeroom lah, yang akan menjaga mereka bermula daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5.
Jadi ibu bapa, adik-adik pelajar yang mempunyai sebarang isu ataupun nak minta bantuan boleh menghubungi guru-guru homeroom tersebut. Sama juga jadi kita ada komunikasi dua hala lah antara cikgu dan juga ibu bapa di rumah untuk perkembangan anak-anak di sekolah. Okey, jadi itu adalah kelebihannya lah. Okey, supaya bila pelajar berada di asrama, dia akan ada perasaan kekeluargaan sebab mereka dikelompokkan dalam 15 orang untuk dalam satu kumpulan yang akan dibantu oleh seorang guru lah sebagai ayah ataupun mak homeroom lah. Jadi semangat kekeluargaan ni akan membantu pelajar untuk perkembangan yang lebih baik lah, terutama dari segi akademik dan juga sosial. Okey. Okey, jadi mungkin di sekolah rendah pun sekarang ni dah ada majlis graduasi kan. Tapi majlis graduasi di MSM ni lebih meriah lah. Dia seperti di universiti juga. Okey, kalau kita tengok gambar di sebelah ni kan, kita memang pakai jubah combo kan. Dalam satu majlis yang agak grand, yang agak meriah, agak besar, yang dihadiri oleh ibu bapa lah. Okey, sekiranya tidak PKP. Kalau PKP kita kena patuh kepada SOP lah. Okey, kita tak boleh nak buat apa jadi kita mungkin boleh buat secara online saja. Tapi biasanya sebelum ni, sebelum PKP memang akan ada majlis graduasi yang sangat meriah lah. Okey, yang dihadiri oleh keluarga, ibu bapa, pelajar untuk meraihkan sempena mereka ni akan tamat pelajaran ataupun pengajian di MSM Mukah. Okey. Tapi pelajar-pelajar ni perlu memenuhi beberapa syarat lah. Okey, dengan syarat CGPA yang tertentu, okey, dan tidak mempunyai masalah disiplin lah. Okey. Alright. Bagi pelajar. Okey. Lepas ni saya akan jawab Kita habiskan dulu. Alright. Untuk di MSM juga kami ada kursus khas lah yang mana ditetapkan oleh MSM dan wajib diambil oleh pelajar untuk sebagai nilai tambah pada pelajar-pelajar ni bermula daripada tingkatan 1. Contohnya, kita ada subjek kemahiran berfikir, sains komputer, perkembangan kerjaya, okay, kemahiran komunikasi, kemahiran amalan belajar, keusahawanan, okay, kemahiran asas tingkatan 1, Cat 1 dan juga STEM lah. Jadi, untuk setiap subjek ni sangat penting. Contohnya STEM. STEM tu adalah School Wide Enrichment Model yang mana kita sangat menggalakkan pelajar untuk berinovasi, untuk menghasilkan satu produk yang mereka akan bentangkan kepada pelajar-pelajar dan juga guru-guru di sini supaya mereka merasai sendirilah macam mana untuk menghasilkan suatu inovasi ataupun penyelidikan. Okey, sama juga dengan keusahawanan. Keusahawanan pun memang dimarah, kita memang berpaksikan kepada keusahawanan lah yang mana sebagai nilai tambah juga kepada pelajar. Sekiranya mereka dah habis belajar di tingkatan 5 di MSM ataupun mereka keluar, mereka ada satu nilai yang lebih berbanding dengan pelajar-pelajar sekolah lainnya. Itu mereka boleh macam mana nak initiate suatu perniagaan ataupun keusahawanan lah. Okay. Selain daripada itu juga kita ada kursus perkembangan kerjaya lah yang mana kami akan bantu pelajar-pelajar ni untuk menjelaskan hala tuju sejelas-jelasnya kepada pelajar lah macam mana mereka nak memilih pilihan program untuk melanjutkan pelajaran terutamanya selepas daripada SPM lah sehinggalah mereka ke peringkat tertinggi nanti degree, master dan juga PhD lah. Kami akan bantu. Alright. Jadi seperti yang kita tengok dalam video tadi, okay, nanti yang ni adalah gambar lah macam mana suasana di MSM. Okay, kita akan go through sekejap. Ni adalah blok pentadbiran. Okay, blok pentadbiran maksudnya bila anda datang ke MSM, ini adalah bangunan yang pertama yang akan anda lihat lah. Okay. Alright, jadi kita juga ada kenderaan lah yang akan memudahkan pergerakan pelajar. Okay, pergerakan aktiviti pelajar. Okay, sama ada dekat ataupun jauh lah. Jadi kenderaan ini juga akan digunakan sekiranya pelajar mempunyai masalah kesihatan. Okay, hospital Mukah sangat dekat lah dengan kami. Betul tak Puan Rani? Orang Mukah. Okay, ni betul. Dekat dengan MSM kan. Okay, ini adalah blok akademik lah yang akan menempatkan pelajar-pelajar untuk belajar di sini. Jadi ni adalah blok akademik dan
Di tengah-tengah tu dinamakan sebagai dataran akademik lah. Okay, pelajar-pelajar akan ada morning call. Mereka akan berkumpul pagi-pagi. Mereka akan dapatkan motivasi pagi sebelum memulakan kelas. Alright. Jadi selain itu juga kita memang ada blok akademik, blok khas untuk Mama Sains. Okay, kita ada juga blok RBT. Ini adalah asrama yang mana yang akan menjadi penginapan pelajar lah. Mulai daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Okay, asrama putera, ni adalah asrama puteri, ni adalah surau, okay, Dewan Selera, okay, Dewan Setiaraja yang khas untuk kita melakukan aktiviti ataupun majlis graduasi, apa-apa event yang besar kita akan laksanakan di sini. Okay, ni adalah bilik kaunseling, okay, sangat dialu-alukan lah untuk pelajar-pelajar datang, tak semestinya berjumpa kaunselor kan, sekadar untuk merehatkan minda, untuk lepaskan stres, bermain dengan permainan yang kami sediakan, untuk rehat, untuk dapatkan aircon pun boleh. Okey. Itu adalah bilik kaunseling. Ini adalah PSP lah, okey, pusat sumber belajar ataupun library. Okey, kita juga ada gymnasium. Okey, ada gym. Jadi pelajar-pelajar yang tak nak beriadah petang-petang secara bersukan ke apa, boleh datang ke gym lah. Okey, dengan membuat tepahan. Okey. Kita akan ada dibantu lah oleh cikgu pendidikan jasmani dan kesihatan ada gym. Alright. Ini adalah gelanggang, okey, gelanggang dan padang, okey, pavilion. Alright. Itu sahaja untuk gambar-gambar senario ataupun landscape di MRSM Mukah. Jadi saya juga akan menjelaskanlah bayaran ataupun bantuan yang kami ada di MRSM. Jadi kita cuba bantu pelajar-pelajar kat sini. Okay, ini adalah bayaran pendaftaran lah bagi pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 dan jenis-jenis yuran yang perlu dibayar lah. Okay, ada yang setahun, ada yang sekali, okay, ada yang sebulan. Okay, jadi walaupun jumlahnya 333 ni, tak semestinya pelajar, ibu bapa perlu bayar secara terus. Mungkin kalau ada kekangan kewangan, mungkin boleh bayar secara ansuran sahaja. Okay, kita sangat fleksibel tentang bayaran yuran. Okay. Selain daripada tu juga, okay, selain daripada flexibility kita untuk bayaran yuran, kita juga ada bantuan khas Budi Mara lah. Okay. Budi ni adalah ringkasan kepada bantuan untuk pendidikan. Okay. Jadi anak-anak pelajar yang berada dalam kategori B40 yang tidak berkemampuan, yang kita kenal pasti, okay, sangat tidak berkemampuan dari segi pendapatan keluarga, kita akan bantu. Kita akan jalankan siasatan sama ada betul-betul tak dia layak untuk dapatkan bantuan ini. Okay, jadi bantuan ini bernilai 1,100 setiap tahun lah. Okay, bermula daripada tingkatan 1, dapat tingkatan 1 sehinggalah ke tingkatan 5 nanti. Okay, meliputi perkara-perkara ini. Okay, pakaian seragam, alat tulis dan yang lain-lain lah. Okay. Jadi selain itu juga kita ada wang saku sebenarnya. Bagi pelajar-pelajar yang kita kena pasti akan ada bantuan wang saku. Okay. Ni ramai sikit yang dapat. Kalau bantuan khas Budi Mara ni mungkin kita ada limitasi kita lah, ada kuota kita. Tapi wang saku ni kalau sekiranya pelajar tu layak, kita akan bagi. Yang mana mereka akan dapat RM50 sebulan sehinggalah tingkatan 5 lah. Okay. Alright, ni adalah bantuan tunas geliga. Okay. Kalau diteruskan lagi, adalah daripada penaja tunas geliga yang meliputi 2,100 okay, setiap tahun. Okay, ini adalah Budi PNB yang mana bantuan terbesar lah. Okay. Meliputi 5,000. Okay. Banyak ni. Okay, ini adalah syarat ataupun kelayakan lah untuk menjadi pelajar tingkatan 1 ataupun tingkatan 4 okay, di MRSM di Sarawak. Okey, jadi ada ke pelajar tingkatan 4 kat sini? Tingkatan 3 lah yang akan masuk tingkatan 4. Ataupun ibu bapa yang punya anak tingkatan 3 kan, yang nak memasukkan anak mereka ke tingkatan 4 di MSF pun boleh. Jadi sebenarnya permohonan ni adalah permohonan untuk pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4. Okey, bagi tahun 2022 lah. Okey, jadi antara syaratnya adalah yang pertama sekali adalah lulus UKKM. Apakah yang dimaksudkan dengan UKKM ni? Okey, jadi disebabkan sekarang ni tidak ada UPSR, okey, ataupun PT3 lagi. Jadi ini adalah saringan macam mana kita nak memilih pelajar, okey, untuk ke MRSM. Jadi UKKM ni stand for ujian kecenderungan kemasukan ke MRSM. Jadi nanti saya akan jelaskan macam mana pelaksanaan UKKM ini.
Okay, alright. Jadi kalau ada persoalan pun boleh bertanya di ruangan chatbot lah. Nanti saya akan cuba menjawab di akhir rancangan kita. Yang kedua adalah aktif dan cemerlang co-curriculum lah. Yang ni ada aspek yang penting. Juga kita tak nak pelajar-pelajar kita seorang yang pasif. Sekadar datang ke MSM untuk belajar semata-mata. Mesti aktif juga. Okay, tak kira lah aktif dari segi sukan ataupun secara kreativiti kan, bersajak dan sebagainya. Okay, kita sangat-sangat mengalu-alukan ataupun mengutamakan keluarga yang berpendapatan B40. Okay, sebab kita memang betul-betul nak bantu pelajar-pelajar yang berlatar belakangkan B40 ini untuk kita bantu, kita upkan dan kita akan didik mereka supaya mereka menjadi orang yang berjaya suatu hari nanti dan mereka dapat membantu keluarga, masyarakat di sekitar, seterusnya dapat membangunkan Sarawak Ibu Pertiwiku lah. Okay, alright. Jadi selain daripada itu juga ibu dan atau bapa mestilah warga negara Malaysia, calon sihat tubuh badan dan boleh berdikari. Disebabkan kita sekolah berasrama penuh, mesti boleh berdikari lah. Okay, sihat tubuh badan. Jadi kalau mereka tak dapat nak uruskan diri, agak sukarlah untuk masuk ke MSM. Jadi calon dari semua jenis sekolah. Okay, jadi kita memang dah buka permohonan untuk semua jenis sekolah, sama ada daripada SK ke, SJK ke ataupun sekolah swasta, boleh memohon untuk masuk ke MSM. Okay, dan yang utama sekali adalah ibu bapa ataupun jamin tidak disenarai hitam oleh MARA. Sebab apa? Sebab bila ada ibu bapa yang disenarai hitamkan oleh MARA, jadi automatik bila mereka memohon ke permohonan online tersebut, mereka akan di-reject. Maksudnya akan ada masalah. Sebab bila permohonan dilakukan, mereka perlu masukkan IC pelajar tersebut kan. Jadi bila masukkan IC, terus reject lah bila ada ibu bapa ataupun penjamin yang disenarai hitamkan oleh MARA. Okay. Alright. Ini adalah UKKM yang saya bagi tahu tadi. Okay. Ujian saringan untuk kemasukan ke MSM. Okay. Disebabkan kita tidak ada lagi UPSR, PT3. Okay. Jadi ini adalah macam mana kami memilih pelajar-pelajar yang berkelayakan untuk masuk ke MSM. Okey. Jadi untuk masuk ke MSM, mereka perlu menjalani ujian UKKM iaitu ujian kecenderungan kemasukan ke MSM. Okey, nama pendeknya adalah UKKM. Jadi ujian ni adalah ujian berkomputer yang meliputi 4 subjek. Yang pertama sekali English, okey, matematik, sains dan juga kepribadian. Okay, jadi pelajar-pelajar yang dah memohon, jadi mereka tunggu saja untuk dapatkan SMS ataupun call daripada pihak MARA untuk yang menyatakan mereka perlu menjalani ujian UKKM. Biasanya ujian UKKM ni akan tak semestinya di MSM Mukah lah. Okay, biasanya pusat-pusat yang terdekat, pusat-pusat ataupun IKMA, okay, yang berdekatan dengan tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik lah. Okay. Jadi kemungkinan kalau di bahagian Miri biasanya dibantu oleh Cik Nik kita PMD Miri, yang mana mungkin dia akan pergi ke sesuatu kawasan untuk bantu untuk menjalani, untuk monitor lah pelaksanaan UKKM, ataupun yang berdekatan dengan pejabat PMD mungkin boleh terus buat di situ. Okay. Alright, jadi ini adalah ujian berkomputer. Okay. Jadi soalan untuk English 30 soalan sahaja adik-adik. Sekejap je tu soalan English kan. Sebab semua adalah tik, tik, tik. Tak ada soalan subjektif. Semua sekali adalah soalan objektif. Jadi matematik 15 soalan, sains 20 soalan. Kepribadian ni walaupun nampak macam 100 soalan, tapi biasanya pelajar-pelajar jawab dalam masa 5 minit sahaja. Ajaib kan? Okay, jadi kepribadian ni adalah soalan ya tidak lah. Okay, yang berkaitan dengan penyataan terhadap diri sendiri. Okay, adakah saya seorang yang positif? Ya ataupun tidak. Laju je lah jawab ya kan, nak masuk ke MSM. Okay, jadi itu ada soalan-soalan untuk kepribadian lah. Okay, jadi masa untuk menjawab adalah 30 minit. Okay, bagi setiap subjek. Jadi jumlah semua sekali adalah 2 jam lah biasanya. Tapi di antara 2 subjek ni akan ada 5 minit untuk rehat lah. Okay, nak minum air ke, nak pergi tandas ke dan sebagainya. Okay, jadi biasanya, jadi adik-adik pelajar, cikgu tekankan sekali lagi matematik dan sains sangat penting untuk masuk ke MSM. Jadi kena study betul-betul walaupun tak ada UPSR, itu yang akan menentukan sama ada kamu dapat masuk ke MSM ataupun tidak.
Okey. Jadi kepribadian ni mungkin senang sangat kan. Tapi matematik biasanya lebih daripada 30 minit tu. Biasanya pelajar-pelajar kita jawab kan. Yang datang untuk menduduki ujian UKKM biasanya lebih daripada 30 minit. Boleh tak minta masa tambahan? Jadi kita boleh consider jugalah. Tapi kalau boleh, mesti jawab dalam masa yang ditetapkan. Walaupun 15 soalan bermaksud 2 minit lah untuk satu soalan. Jadi boleh study bermula daripada sekarang. Okay? Sebelum dipanggil untuk UKKM. Okay, ini adalah iklan. Sebenarnya iklan untuk permohonan ke MSM ni telah lama dibuka 29 Ogos lagi. Okay, sehinggalah 5 November. Jadi saya ingatkan sekali lagi, okay, kita ada 3 hari lagi sebelum permohonan ke MSM ni ditutup. Okay, jadi bila dah tutup, maksudnya tidak ada peluang lagi lah untuk masuk ke tingkatan 1 di MSM pada tahun 2022. Jadi kalau nak masuk lagi, kena tunggu untuk tingkatan 4 nanti. Bila dah tingkatan 3, boleh memohon untuk ke tingkatan 4. Okay, itulah peluang untuk belajar di MSM. Okay. Alright. Ini adalah nanti saya akan tunjukkan macam mana nak membuat permohonan ke MSM secara online. Dan tuan-tuan, puan-puan juga boleh melihatlah link ataupun syarat dan juga pilihan program yang ada di MSM. Jadi saya nak ingatkan sekali lagi, nota di bahagian bawah tu sangat penting. Mungkin boleh ambil nota lah, okay? Ambil alamat email ni. Sekiranya mempunyai masalah sistem, okay, boleh emailkan ke pengambilan msm@mara.gov.my. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan message kami, call kami tak dapat bantulah. Okay? Jadi kami tak dapat bantu. Jadi kalau nak dibantu, mestilah mestilah emailkan ke alamat tersebut untuk permasalahan sistem. Okey, Cikgu Fadi ada bagi tahu juga T20 pun boleh memohon. Okey, kita mengutamakan B40, tapi M40, T20 pun ada kuota juga untuk masuk ke MSM lah. Okey, alright. Jadi akhir sekali kalau ada apa-apa persoalan yang berkaitan dengan permohonan ke MSM ni, bolehlah menghubungi MSM Mukah di talian tersebutlah 084-874-207, ataupun tuan-tuan puan-puan boleh juga like FB kami Jadi buka FB, search MSM Mukah. Jadi kami sentiasa update lah maklumat dari semasa ke semasa ataupun melihat apakah aktiviti-aktiviti yang kami jalankan di MSM Mukah. Jadi kita sangat aktif di Facebook untuk berkongsi lah, terutama kepada ibu bapa dan juga pelajar-pelajar yang bakal menjadi pelajar-pelajar MSM Mukah. Okay. Alright. Jadi ada apa-apa soalan? Hello? Ada soalan ke? Jadi Cikgu Fadi akan bantu saya lah untuk menjawab persoalan kalau ada apa-apa persoalan lah. Ya, boleh. Siapa-siapa tanya soalan boleh. Boleh bertanya di ruangan chatbot ataupun buka mic, buka kamera untuk kita tengok lah bakal pelajar MSM Mukah ni kan. Okay. Cikgu nak tanya itu nama saya Johnny. Nak tanya kalau macam sesi persekolahan MSM ni tak sama dengan sesi persekolahan sekolah biasa kan? Sama saja, sama. Sama dengan sekolah kementerian biasa, sama. Okey, untuk Cik Johnny boleh dengar ke? Jadi sesi persekolahan untuk MSM adalah sama dengan sekolah KPM lah. Okey. Terima kasih. Mungkin ada perubahan sedikit lah kalau ada perubahan tu. Okey, kita jawab di ruangan chat box. Okey, ada soalan. Kalau mohon MSM boleh pilih tempat antara Mukah, Betong dan Kuching. Ya. Jadi untuk permohonan nanti saya akan tunjukkan. Okey, jadi boleh pilih 3 MSM untuk dipilih. Okey. Jadi Puan MSM Sandy ada soalan Cik Razi. Okey, Sandy Puan Sandy. Okey, Sandy ada soalan. Saya habiskan dulu. Ya ada. Cikgu, kalau nak mendaftar untuk anak saya darjah 5 sekarang, perlu daftar sekarang ataupun tunggu tahun depan? Puan untuk permohonan tahun hadapan, kena mohon tahun hadapan. Dia tak boleh dimohon awal lah. Ya nanti saya minta Puan follow saja Facebook
rasmi MRSM Muka, nanti biasanya kami akan iklankan lah. Dan boleh follow Facebook PMD Miri lah, Encik Masrul ada akun dia buat kan ada nanti akan ada iklan-iklan tu Jadi untuk permohonan darjah 6 tahun semasa sahaja. Okey, ada lagi soalan lupa tadi nak jawab Orang 3 hari sekarang saya tahu Satu lagi Cik Wali, saya nak tambah satu lagi. Di MRSM Mukah ni dia ada satu bantuan yang sangat istimewa. Nama dia adalah bantuan Budi PNB PNB ni maksudnya Permodalan Nasional Berhad yang berjumlah 4,500 tahun. Okey. Ini adalah khas untuk pelajar-pelajar daripada kalangan B40 yang layak, yang menunjukkan prestasi yang cemerlang lah di MRSM Mukah, dan dia akan ditajar oleh pihak PNB lah, yang dicalonkan oleh pihak sekolah lah, oleh pihak kami lah. Dan pelajar-pelajar ini sangat beruntung lah, segenap aspek ditajar kan sehingga akan diorang mungkin akan menjadi orang pertama yang akan melawat bangunan menara PNB 118 yang tertinggi di Malaysia kan Dia ada kelebihan di situ untuk B40 lah, untuk M40 dan T20 tu tak ada lah untuk bantuan macam tu Okey, Cik Bali Panau. Ada soalan Cik Bali Panau? Okey, ada ke? Okey, kalau tak ada saya nak menjawab ni lah soalan daripada kerisauan sebenarnya daripada Puan Liz Elmia Saya selaku Ibu Ilmiza sangat berminat. Masalahnya di sini cikgu macam mana nak hantar Ilmiza ke sekolah nanti bila time cuti, nak balik ke Miri macam mana dia nak balik sendiri. Masih dalam keraguan. Okey, bapa Ilmiza pun kerja jauh Jadi untuk pengetahuan semua, ramai sebenarnya pelajar-pelajar daripada Miri. Mungkin untuk yang awal-awal tu mak ayah perlu hantar lah. And then kemudian pelajar-pelajar ni biasanya dia berdikari lah untuk balik ke tempat masing-masing. Okay. Jadi mereka ada kawan sebenarnya untuk balik sekali. Okay. Jadi mungkin sebab pelajar-pelajar di MRSM Mukah pun bukannya selalu balik. Okay. Mereka berada di asrama. Okay. Dan mungkin sebulan sekali balik. Jadi 2 minggu sekali, seminggu sekali boleh outing untuk pergi ke bandar Mukah. Yang tak sampai 5 minit pun daripada MRSM Mukah sebenarnya. Okay, insyaAllah mereka akan terjaga dengan baiklah di sini. Okay. Sebab bagi mereka yang berminat tu boleh memohon lah, sebab kita ada lagi masa 3 hari. Okey. Boleh tengok di ruangan chatbot tu, kita dah letak link untuk permohonan ke MRSM. Okey, jadi kepada cikgu-cikgu yang berada di sini juga, okey, jadi kalau boleh kami minta lah untuk mendaftarkan semua sekali pelajar tingkatan 6 pula, darjah 6 untuk masuk ke MRSM. Jadi tuan-tuan boleh, tuan-tuan puan-puan boleh berhubung dengan kami lah sekiranya nak minta bantuan untuk tolong isi permohonan jadi kami cuba bantu. Jadi cikgu-cikgu boleh kontak dengan kami dan bagi detail ataupun maklumat pelajar tersebut lah. Jadi dalam masa 3 hari ni kita akan cuba bantu untuk buat permohonan. Okey, ni adalah tawaran khas lah kepada cikgu-cikgu di sekolah kawasan Miri Jadi boleh kontak kami dan bagi maklumat detail pelajar-pelajar tahun 6 untuk kami isi permohonan. Mana tahu ada rezeki dia untuk melanjutkan pelajaran di MRSM Mukah. Okey. Saya letak nombor telefon saya di sebelah Okay, saya letak nombor telefon saya di sebelah. Jadi cikgu-cikgu boleh kontak kami lah untuk bantuan untuk pengisian ataupun permohonan ke MRSM Mukah. Jadi kami cuba bantulah dengan bantuan staf kami di sini. Alright. Jadi kalau tak ada apa-apa persoalan, saya akan tunjukkan sedikit lah panduan untuk mengisi permohonan ke MRSM. Okey, Encik Muhammad Aziz.
Ya Puan. Okey, saya percaya ada di kalangan ibu bapa yang bersama dengan kita ini yang Okey. tidak ada pengalaman ke muka. Mungkin mereka melihat muka itu terlalu jauh. Jadi di kesempatan ini saya nak memaklumkan kepada ibu bapa supaya jangan merasa dan jangan gundah gulana kerana sekarang ini jalan pergi ke muka itu cantik. Kemudian perjalanan hanya memakan masa 4 jam setengah saja. Kalau kita kalau kita guna kereta yang contohnya Hilux lah, mungkin dalam masa 4 jam sahaja. Jauh beza kalau kita ke Sibu. Sibu itu perjalanannya lebih jauh. Sekarang ini kita menggunakan jalan Tatau dan masuk ke Belangian memakan masa dalam 4 jam setengah sahaja perjalanan. Dan juga di muka sekarang kita tidak ada menghadapi masalah tempat penginapan tuan-tuan dan puan-puan kerana banyak homestay, banyak hotel besar-besar sudah ada di muka itu. Ini clue yang ibu bapa perlu tahulah. Okey, itu saja Encik Muhammad. Okey, betul tu jadi itu bagi menjawab kerisauan ibu bapa lah, jalan daripada Miri ke Mukah sangat baik sekarang ni jadi tak perlu risaulah tentang perjalanan tersebut. Okey. Okey, jadi saya akan tunjukkanlah. Okey. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekiranya nak mengisi sendiri permohonan ke MRSM, jadi tuan-tuan, puan-puan boleh tengok di link di sebelah Jadi Cik Nik dah sharekan link untuk ke website permohonan ke MRSM. Jadi untuk permohonan ke MRSM, jadi dia pakai satu sistem lah. Okay, jadi bila kita dah buka website tersebut, macam inilah halaman utama Jadi halaman utama. Jadi di halaman utama tu juga tuan-tuan puan-puan boleh melihat syarat dan pilihan program MRSM lah. Okey, ataupun buku panduan permohonan ke MRSM untuk download seperti yang saya tunjuk sekarang ni. Okey, and then calon perlu menanda setuju. Okey, pada pilihan yang tepi ni, tik dan tekan setuju. Okey, jadi bila dah tekan, jadi kat sini akan ada dua pilihan, sama ada permohonan ke tingkatan 1 ataupun tingkatan 4. Jadi bagi ibu bapa yang punyai anak pelajar tingkatan 3 pun kami sangat maklumkanlah untuk masuk ke tingkatan 4 di MRSM Mukah. Okey. Jadi boleh klik mana satulah, tingkatan 1 ataupun tingkatan 4. And then yang pertama sekali klik daftar pengguna. Okey. Jangan lupa klik daftar pengguna di atas tu di tulisan biru, tekan klik daftar pengguna dan automatik akan keluar paparan ini. Okey. Jadi dia dah bagi tahu kat sini tempoh permohonan sehingga 5 hari bulan 11 sahaja. Jadi 3 hari lagi tuan-puan. Okey, saya ulang sekali lagi, 3 hari lagi sebelum permohonan ke MRSM ditutup. Okey, jadi masukkan nombor kad pengenalan pelajar tersebut dan hantar. Jadi bila dah hantar dia akan keluar paparan ini. Okey, jadi masukkan email yang sah. Email yang biasa tuan-tuan, puan-puan, adik-adik pelajar gunakan. Okay, atau cikgu yang tolong isi, gunakan email yang boleh dibuka. Ingat password. Jadi masalah yang biasa berlaku adalah lupa password email lah. Okay, jadi pastikan untuk masukkan email yang biasa digunakan. Okay, masukkan kod sekolah kalau sekolah bantuan kerajaan. Okay, dan pilih aliran sekolah. Okay, dan klik hantar. Okay, klik hantar. Okay, bila dah klik hantar, anda akan dapat kata laluan. Okay, jadi sebelum tekan OK, pastikan tuan-tuan puan-puan catat dahulu kata laluan yang terpapar di page tersebut. Okay, contohnya dia ada 6 digit 235 523. Pastikan catat dulu. Pastikan ada pen, ada kertas bersama-sama tuan-tuan puan-puan semasa membuat permohonan. Okay, jadi bila klik OK, dia dah hilang dah. Okay, macam mana nak semak balik sekiranya terlepas, kena buka email lah. Okay. Okay, bila dah tekan OK,
dia akan terus pergi ke page ini dan masukkan balik IC dan juga kata laluan 6 digit tadi. Okey, dan boleh isi seperti biasa. Okey. Okey, boleh isi seperti biasa. Okey, isi maklumat. Ini adalah antara maklumat yang diperlukan lah. Okey, jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, adik-adik pelajar, boleh tengok dulu. Boleh sediakan maklumat apa yang diperlukan supaya senang untuk permohonan online nanti Okey, bila dah klik isi maklumat ibu bapa, maklumat penjaga, okey. Pastikan maklumat tu sah, okey, dan betul. Cek dulu sebelum klik. Okey, dan tekan seterusnya. Okey, bila dah tekan seterusnya, ini adalah part yang paling penting juga, iaitu nak membuat pemilihan ke MRSM mana. Okey, jadi seperti yang saya bagi tahu tadi, okey, kita di Sarawak hanya ada 3 MRSM yang available setakat ni yang available, yang mana Kuching, Mukah dan juga Betong. Jadi kalau nak ke MRSM di Sarawak sahaja, boleh tekan 3 pilihan tersebut. Yang paling nak pergi mesti letak di atas. Okey, supaya pihak sistem tahulah kamu betul-betul nak pergi yang pilihan pertama. Kalau dah penuh MRSM pilihan pertama, dia akan hantar ke pilihan kedua, pilihan ketiga. Jadi contohnya, adik-adik saja nak main-main kan, letak di MRSM di Pengkalan Cepa ataupun di Tumpat Kelantan ataupun di mana? Di Muar Johor. Jadi adik-adik dihantar ke sana, adik-adik kena belajar kat sana lah. Okey, jadi pastikan buat pilihan yang betul. Okey, sebelum klik seterusnya. Okey. Alright, bila dah pilih, itu ada yang terakhir tadi, pastikan semak balik. Okey, permohonan adik-adik. Okey, permohonan adik-adik supaya maklumat yang dimasukkan adalah betul. Okey, bila dah betul-betul confirm, dah double check, okey, boleh klik untuk perakuan pemohon dan juga perakuan penjaga bapa ataupun ibu dan klik hantar. Okey, jadi bila dah keluar pop up seperti ini, permohonan telah berjaya dihantar, bermaksud permohonan tersebut telah berjaya diterima oleh sistem. Okey, jangan lupa untuk klik cetak. Okey, sebelum klik log keluar, sebab itu adalah sebagai bukti kita membuat permohonan lah sekiranya ada masalah di kemudian hari. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi juga, sekiranya ada maklum balas ataupun pertanyaan ataupun masalah sistem, boleh terus email ke pengambilan mrsm@mara.gov.my. Okey, jadi kalau tuan-tuan tanya kami, minta dapat nak bantulah dari segi sistem sebab dia dikawal selia oleh HQ di Kuala Lumpur. Okey, itu sahaja untuk permohonan ke MRSM. Jadi ada apa-apa persoalan ke yang adik-adik ataupun ibu bapa, cikgu-cikgu ragu-ragu tentang sistem permohonan ini? Okey, jadi saya tawarkan sekali lagi lah kepada cikgu-cikgu, okey, ataupun pentadbir di sekolah masing-masing, boleh menghubungi kami Cikgu Fadli dan saya sendiri untuk bantu anak-anak pelajar untuk membuat permohonan ke MRSM. Okey, jadi kalau ibu bapa ataupun adik-adik pelajar sendiri nak buat, lagi baguslah. Okey, lagi bagus. Tapi sekiranya tak dapat atau mempunyai masalah internet dan sebagainya, boleh minta bantuan kami. Okey, kami akan cuba bantu seboleh mungkin. Okey. Cikgu Azri, untuk buku panduan permohonan MRSM ni memang ada dalam nama web Mara ataupun boleh dikongsi dalam kita punya chatbox. Okey, kita boleh share juga Kita akan share kejap lagi untuk buku panduan Sebabnya kalau pergi ke sistem ataupun laman web untuk permohonan KMSM, boleh download sebenarnya. Seperti yang saya tunjuk tadi kan. Okay, di website tu memang dah ada syarat pilihan program ataupun buku panduan permohonan KMSM. Jadi boleh download sahaja di web page tersebut. Boleh ke Cik Nik? Nanti kita akan share jugalah link Cikgu Azri, boleh tak kalau untuk yang program kita pada hari ini, okey. Maksudnya kita buat satu grup WhatsApp di antara MRSM Muka, kami di Pejabat Mara Miri dan juga pihak sekolah, supayanya sekiranya ada apa-apa permasalahan,
maknanya kita boleh check dalam grup WhatsApp yang berkenaan lah. Boleh, saya tak ada masalah, cuma bagi pihak kami lah, okey, saya lebih prefer untuk menggunakan Telegram lah, okey, lebih efisien lah bagi saya ataupun kita Telegram boleh pun tidak ada masalah lah. Cuma nanti saya akan berbual balik dengan pihak sekolah, terutama dengan Cikgu Rahani dan juga sekolah yang dua lagi sekolah yang terlibat. Mungkin kita boleh buat satu grup dalam Telegram supaya segala permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat lah, sebab kita hanya ada tempoh 3 hari saja lagi. Ya, betul, 3 hari lagi. Jadi sebenarnya kami juga ada channel untuk MSM Mukah lah. Jadi saya dah share di ruangan chat box. Jadi bolehlah untuk follow kami kat situ. Biasanya kami akan share info-info yang berkaitan isu semasa lah. Okay, terutamanya untuk 3 hari yang terakhir ni kita akan cuba share lah tentang permohonan ke MSM Mukah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang mempunyai sebarang persoalan juga boleh menghubungi pejabat MSM Mukah ataupun kami sendiri yang kami dah bagi nombor personal tadi. Jadi memang kami sangat-sangat menggalakkan. Memang kami betul-betul nak yang hadir pada hari ini untuk membuat permohonan ke MSM. Okay, tak kisahlah ke MSM mana-mana supaya adik-adik pelajar dapat peluang untuk belajar di sekolah berasrama penuh dan dapat pendidikan yang lebih baik, insya-Allah. Okey, ada sebarang persoalan sebelum saya serahkan kembali kepada cikgu moderator kita. Ada apa-apa soalan? Ibu bapa atau murid-murid tadi saya ada tengok ada tangan tadi. Satu saya tak ingat sudahlah siapa tadi ya. Ada beberapa minit lagi kita tinggal. Ada apa-apa soalan lagi? Boleh grab peluang kemasan untuk tanya soalan memandangkan seperti yang Encik Muhammad Azri cakap tadi, tinggal 3 hari lagi permohonan. Jadi ada apa-apa soalan lagi? Ya, insya-Allah sistem permohonan tu senang sahaja untuk diakses lah, okey. Senang sahaja. Cuma perlu ni lah take note apa yang saya bagi tahu tadi supaya untuk permohonan. Cikgu, saya ada soalan. Okay, saya melihat kepada online tu, sistem permohonan tu, di situ dia ada tanya aliran sekolah. Okey. Apa yang dia bagi pilihan kat situ? Pilihan di situ perdana, agama, program pendidikan khas integrasi dan juga teknikal ataupun slash vocational. Okey, perdana lah. Kalau sekolah SK adalah aliran perdana lah, kebangsaan. Okey. Okey, kecuali sekolah agama dan juga vocational lah. Okey. Okey, kalau sekolah biasa daripada SK adalah aliran perdana. Okey, ada soalan lain lagi? Kalau tidak ada, kita ada masa lebih kurang 10 minit lagi. 10 ke 15 minit lagi ke 10:30. Jadi ada soalan lagi ibu bapa ataupun guru-guru? Cikgu nak tanya kalau macam anak kita dapat sekolah di MSM tu, mereka dapat beasiswa ke apa? Okey, untuk beasiswa, okey, kami yang pertama sekali adalah ada bantuan untuk wang saku lah. Okey, dan ada pengiraan. Contohnya ibu bapa yang mempunyai gaji yang kurang daripada 1,500, okey, dan kita tengok juga jumlah tanggungan tersebut. Ada formula yang kami guna pakaikan yang melayakkan pelajar tersebut untuk dapat wang saku. Okey, wang saku ni adalah RM50 sebulan. Bermula daripada dia mendaftar sehinggalah ke tingkatan 5 lah sekiranya dia layak. Yang kedua adalah bantuan beasiswa tu yang seperti yang Cikgu Pardi bagi tahu tadi adalah yang terbesar adalah bantuan Permohonan Nasional Berhad PNB yang berjumlah 4,500. Okay? Lebih daripada mencukupi. Kalau contoh dia dapat daripada tingkatan 1, dia akan bawa sehingga tingkatan 5. Jadi kira sendirilah berapa puluh ribu jumlah yang telah diraja.
Dan yang lain adalah budi mara seperti yang saya bagi tahu tadi. Jadi bantuan berjumlah RM1,100 setahun. Jadi jumlah tu juga akan digunakan untuk bantuan dari segi pakaian, alat tulis dan keperluan-keperluan pelajar lah di asrama. Jadi macam mana kami memilih pelajar tersebut adalah melalui siasatan. Biasanya kami akan dibantu PMD jugalah, Encik Nik, kalau di kawasan Miri untuk menyiasat, untuk mencalonkan pelajar tersebut untuk diberi bantuan budi PNB, budi mara ataupun budi-budi yang lain. Kami akan pergi sendiri ke rumah pelajar tersebut untuk siasat. Tanya khabar dan mengambil beberapa bukti lah untuk kami submit kepada HQ untuk dinilai sama ada pelajar tersebut layak untuk dapat bantuan ataupun tidak. Itu adalah proses macam mana kami memberikan bantuan lah kewangan kepada pelajar. Okey. Terima kasih untuk explanation tadi, Encik. Jadi ada lagi soalan? 2 minit lagi, mungkin 3 minit lagi untuk soalan. Okey, untuk Puan Guru Besar, ada apa-apa nak ditambahkan Puan Guru Besar? Masa ni tak ada cikgu, nanti mungkin kita akan tengok cadangan Encik Nik tadi. Mungkin kita boleh menjawab persoalan daripada ibu bapa melalui Telegram. Biasanya selepas taklimat macam ni memang kita perlu beri masa untuk ibu bapa membuat keputusan dan sebagainya. Okey. Jadi Encik Muhammad Azri, ada lagi nak ditambahkah? Lagi? Mungkin saya akan tayangkan video yang terakhir lah sebelum penutup sebagai penutup, boleh ke? Okey. Okey, sebagai penutup sebab masa 10.30 kan. Cikgu, boleh saya tanya soalan? Saya ibu kepada Muhammad Muiz. Cuma nak tanya tadi dah join Telegram tapi kat situ memang tak boleh nak type apa-apa lah untuk bertanya. So macam mana? Itu adalah channel untuk MSM Mukah yang sekarang ni lah. Tapi tadi kalau nak tanya apa-apa melalui Telegram tu macam mana? So yang tu akan dibuat oleh Encik Nik dan juga dengan kerjasama daripada guru besar lah. Yang tu adalah channel lain. So maknanya nombor telefon tu nanti kita akan bagi kepada pihak sekolah je lah. Ya. Nanti akan diuruskan oleh pihak sekolah lah untuk channel Telegram tersebut. Boleh bagi kepada pihak sekolah sebab saya pun dah createkan grup dalam Telegram tu. So far tak ada lagi yang kita join ni Telegram MRSM Mukah je lah setakat ni. Mungkin Cik Nik boleh share lah link tersebut kalau dah buat. Yes, kalau ada link tu mungkin kita boleh tekan untuk join. Okey. Thank you. Running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you try to fill it in. You said I could fix a broken in your heart, your words saying darling, but I don't know why you're shooting in the dark. I got faith in nothing. But love, pray for me. I never had somebody, so I don't know how to love. Pray for me. I know I need somebody, so I can learn how to love. I know it's been a while, 'cause my memory's on trial for the way I used to be. My head is running miles, round in circles, and I try to find a little light in me. You said I could fix a broken in your heart, your words saying darling, but I don't know why you're shooting in the dark. I got faith in nothing. But love, pray for me. I never had somebody, so I don't know how to love.
Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Sylvia. Terima kasih Encik Konselor. Daripada saya, kalau untuk slideshow yang pertama tadi, Encik boleh di-share dengan pihak sekolah ke Encik? Untuk slide presentation saya tadi ke? Ya. Boleh. Okey, terima kasih. Okey. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang dihormati Encik Muhammad Asri atas taklimat yang penuh memberi manfaat, perkongsian yang amat menarik dan padat dengan maklumat tadi, serta dibantu oleh Encik Muhammad Fardi dan Encik Nik Masrul. Terima kasih diucapkan. Jadi sebelum kita tamat, boleh semua buka kamera dulu. On camera kita ada sesi bergambar. Buka dulu on camera. Oh ya, saya lupa penutup dah. Dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka kita telah berada di penghujung majlis. Bagi pihak penganjur SK Riam Batu 2, sekali lagi kami merakam terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Semoga jalinan bersama Mara dan jaringan bersama SK Kambulua dan SK Lambir Village tetap diteruskan pada masa hadapan. Jadi sekarang ni kita sesi bergambar. Siapa-siapa boleh snap screenshot lah. Okey, semua on camera dan senyum. Yang pakai mask boleh buka mask. Ya Cikgu Ellen, buka mask Cikgu Ellen. Okey. 1, 2, 3, senyum. Okey, terima kasih semua. Sehingga kita berjumpa lagi. Dan bagi saya sendiri, saya amat sangat bersuka hati, sangat gembira dengan perkongsian hari ini. Dan semoga semua ibu bapa grab peluang keemasan ini. Dan ada tadi tawaran khas tadi untuk mereka, untuk isi untuk kita. Jadi sila join Telegram kita nantilah yang akan dibuat nanti ya. Jadi terima kasih, jumpa lagi dan boleh left GM kita pada pagi ini. Okay, terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Semua. Ya kita sudah ada grup kita sudah ada grup. Terima kasih Cikgu Azri. Bye-bye. Bye-bye. Bye Cikgu. Bye Cikgu. Bye Cikgu.